Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian. Kita masih lagi memfokuskan ayat 6-7 surah Luqman dalam jilid yang ke-7 muka surat 266. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yatakhizaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di dua telinganya, maka beri khabar gembira kepadanya bahawa ada azab pedih yang menanti. Kita telah pun membincangkan bahawa maksud lahul hadis ini adalah sebarang bentuk perbincangan, kata-kata yang kosong yang melalaikan daripada sesuatu yang berguna dan berfaedah. Contohnya macam cerita-cerita dongeng, cerita-cerita perkara yang tidak ada gunanya, perkara-perkara yang bersifat menceritakan aib orang, perkara yang menceritakan tentang aurat dan sebagainya, dan sebarang bentuk perkara yang menyebabkan seseorang jauh daripada Allah SWT. Jadi makna lahwu ni satu yang melengahkan, mengakibatkan tertinggalnya satu yang penting ataupun lebih penting. Pernah kita bincangkan dalam surah Al-Ankabut yang lalu, iaitulah bila Allah SWT membawakan kepada kita menerusi ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Masih ingat tak bincangan kita dalam ayat ini yang menunjukkan pada bagaimana Allah Taala telah menyifatkan dunia ni satu yang benda bersifat lahu dan juga la'ib. Menariknya dalam pendekatan Al-Quran seperti disebut Dr. Fadil Samarai bahawa di tiga tempat Allah SWT mendahulukan perkataan la'ib, iaitu contohnya surah Al-An'am, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul ladzina yattaquna afala ta'qilun. Begitu juga didahulukan perkataan la'ib di atas lahu ni dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum la yas'alukum amwalakum. Demikian juga kalau kita lihat surah Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan ya, dalam tiga-tiga ayat ni surah Al-An'am baik, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu surah Al-Hadid, semua didahulukan perkataan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Yang ketiga, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Tapi beza pada surah Al-Ankabut, Allah mendahulukan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Nampaknya penyebutan la'ibun ke atas lahun ni berada pada tiga ayat. Berbeza daripada surah Al-Ankabut yang telah kita bincangkan dalam ayat lalu, Allah mendahulukan perkataan lahun di atas la'ib. Kenapa ya tuan-tuan? Perhatikan. Kerana kalau kita fahami maksud la'ib ini, dia merupakan satu harakah maqsudah atau ghairu maqsudah, yuhaqiqu maslahah atau la yuhaqiq. Perkataan la'ib ini biasanya merujuk pada anak-anak, satu perbuatan yang menyeronokkan sama ada dia memberi manfaat ataupun tidak. Anak-anak, maka anak-anak ni kalau dia main hanya untuk berseronok saja, dia tak fikir pun apa impactnya, outputnya, tak penting bagi dia, yang penting dia seronok. Berbeza daripada lahun. Lahun ni fahuwa la'ibun yashghalu la'iba amma yajibu alaihi. Maka lahu ni adalah satu perkara yang mengakibatkan kesan dia, output dia, menyebabkan seseorang itu meninggalkan satu benda yang wajib atasnya. Perkara-perkara yang melalaikan seperti yang kita bawakan kisah Nadhr bin Harith yang telah pun membawa sama ada penyanyi ataupun bawa buku-buku bertujuan untuk mesongkan manusia golongan Quraisy yang mempunyai potensi untuk didakwah pada Islam itu. Itu sebab kita perhatikan Allah menggunakan ayat alhaakumut takatsur. Begitu juga pada hujung surah Al-Jumu'ah Allah menceritakan a'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Bahawa bila mereka melihat perniagaan atau perkara lahu, mereka merebut-rebut pergi kepadanya, meninggalkan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan kenapa perbezaan berlaku. Kata Dr. Fadhil As-Samari antara tafsir Quran muasirin yang masyhur, pendekatannya, penjelasannya, bahawa Allah mendahulukan perkataan laib di atas lahu ni sebenarnya dalam surah Al-An'am dan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga surah Al-Hadid. Kerana dalam konteks itu dia menceritakan satu benda yang berlaku di akhirat. Maknanya manusia bila dia menyedari tentang perhitungan akhirat yang begitu teliti di sisi Allah SWT, barulah dia merasa kerugian kerana banyaknya masa yang telah dibazirkan seperti kanak-kanak bermain yang tidak ada faedah di sebalik. Di hujungnya tak ada apa kebaikan pun untuk mereka. Jadi kalau kita perhatikan, fal khatir masyghul inda tilawati hadhil ayah bil akhirah. Kerana kita lihat surah Al-An'am ke ataupun surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ataupun surah Al-Hadid ke, bahawa surah-surah ni tatahaddath an ahli ladzina lam yaghfir Allah Taala lahu. Ini adalah mengisahkan tentang mereka yang telah berada di akhirat ataupun sedang membaca tentang akhirat ataupun mindanya tertuju pada akhirat, maka mereka menyedari kehidupan dunia ni merupakan laib, iaitu mainan macam kanak-kanak yang bermain yang tidak mendapat apa faedah di sebaliknya. Tapi berbeza daripada surah yang pernah dibincangkan, surah Al-Ankabut, kerana kita perlu melihat kepada konteks ayat. Kalau kita tak melihat konteks ayat, takut nanti kita mentafsirkannya secara salah. Iaitu kata Dr. Fadhil As-Samari, kalau kamu lihat surah Al-Ankabut ini, sebelumnya Allah telah menceritakan tentang dunia, rezeki, pemulihan. Bukankah kita telah bincang bagaimana Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya? Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Nampaknya penceritaan sebelum daripada wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib itu adalah berkaitan dengan pemerolehan rezeki yang berbeza-beza pada manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang Allah limpahkan ke atasnya walaupun dia tak belajar tinggi, tapi dia menguasai perniagaan dengan betul, dengan cara yang betul, maka dia berjaya. Berbeza pada seorang yang mungkin belajar tinggi sekali tapi tidak mengetahui selok-belok yang betul, mengendalikan manusia, mengendalikan aset yang telah kita bincangkan, maka dia ketinggalan mungkin dari ukuran dunia. Kalau kita perhatikan, maka penceritaan awal dalam konteks ayat adalah membawa pada dunia. Itu sebab Allah Taala menyifatkan dunia ini sesuatu yang melalaikan, maka wajarlah, serasilah hujung ayat itu diulas bila Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Pendeknya, bila Allah mendahulukan la'ib, itu adalah merujuk kepada perspektif akhirat, sama ada bagi si kafir yang akan dibenamkan ke dalam neraka ataupun orang beriman yang sedang baca tentang akhirat, sedang mengkaji, sedang mendalami, sedang membaca ayat-ayat tentang akhirat, maka dia menyadari dunia ini merupakan la'ib. Tapi dalam surah Al-Ankabut, bezanya konteks ayat itu mendahulukan lahun ke atas la'ib. Kata Syekh Dr. Fadhil As-Samari dalam kajiannya terhadap Al-Quran, dalam takdim dan juga takhirnya, maka mendahulukan lahun lebih serasi, memandangkan awalnya menceritakan tentang ketertipuan manusia dengan dunia, maka ia merupakan satu daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan mereka. Walaupun menarik juga tuan untuk diulas, kadang-kadang ada perkara yang berkaitan dengan lahu ni. Dalam hadis, iaitu hadis Ahmad dalam musnadnya, bahawa Nabi SAW telah bersabda, laisa min lahwi illa thalath, ta'dibu rajul farasahu wa mula'abatahu ahlahu wa ramyuhu biqawsihi wa nablih wa man taraka ramya ba'da ma alimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha. Nabi SAW telah menjelaskan bahawa ada perkara-perkara ni yang zahirnya nampak macam lahu, tapi sebenarnya bukan demikian. Lahu ni telah kita bincangkan, iaitu satu perkara yang melengahkan, mengakibatkan kita tertinggal sesuatu yang lebih utama untuk dilakukan ibadah. Contohnya seperti yang disebut oleh Imam Al-Biqai, segala perkara yang melengahkan sama aktiviti itu dilakukan di waktu ke waktu sehingga merasa seronok sangat, seperti yang pernah kita bincangkan dulu zaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi, ni ulama besar yang terkemuka ni dalam mazhab Syafi'i, pernah meletakkan bahawa main catur pun merupakan perkara yang diharamkan, kerana pada waktu itu bila catur diperkenalkan sampai ke peringkat mereka ni terlupa nak semayang. Bayangkan tuan-tuan ini milik Allah sekalian. Jadi inilah dia, apa jua bentuk perkara yang boleh melalaikan dipanggil sebagai lahu. Tapi ada pengecualiannya, seperti dalam hadis Ahmad ini, itu juga Abu Daud, Nasa'i, Sa'id bin Mansur, Ibn Abi Shaybah dalam musannafnya, bahawa Nabi telah bersabda ada 3 perkara yang bukan merupakan kelalaian, bukan merupakan lahu. Apakah perkaranya? Yang pertama, seorang lelaki itu menjinakkan, mendidik, mengajar kudanya dengan tujuan untuk peperangan sebagai contoh. Yang kedua, seorang lelaki bermain-main dengan isterinya. Ini juga bukan merupakan lahun, kerana itu adalah satu bab yang pernah kita bincangkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Maka peranan perkahwinan adalah untuk menimbulkan rasa cinta, memadamkan syahwat agar dia terarah kepada benda yang halal. Maka demikianlah kebenaran Nabi SAW, seorang bermain dengan isinya bukan merupakan perkara lahun. Yang ketiga, merupakan seorang yang berlatih memanah. Nampaknya Islam amat menitik beratkan perkara-perkara yang bersifat kekuatan, kerana dengan kekuatan itu manusia boleh menjalankan fungsi kehidupan dengan betul. Ketiga-tiga perkara ni kalau kita lihat, sama ada menaiki kuda ke, ataupun dengan isteri ke, keseronokan yang terjalin dengan hubungan yang halal itu ke, ataupun seseorang bermain panah, bermain pedang ke, ini semua untuk pada manusia kesihatan, supaya jauh dari penyakit-penyakit bahaya, dengan tujuan dapatlah dia menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa ke, seorang pemimpin ke, seorang yang bekerja ke, dengan sebaik mungkin, kerana perkara-perkara semikian ni digalakkan dan tidaklah dikategorikan sebagai perkara-perkara lahu. Muslim-muslimat para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, itu saya sebut pada tuan-tuan, bagaimana perkara yang namanya lahun ni, perkara-perkara
perkara yang sedemikian, antaranya muzik yang diharamkan. Dalam fatwa yang dikemukakan oleh Syekh Ali Jumaah dalam Al-Kalimut Tayyib mengenai fatwa asriyah, beliau ditanya, ma hukum musiqa wal ghina? Apakah hukum dengan muzik dan juga nyanyian? Al-istima'il aghani wal musiqa laisa mubahan ala itlaqihi wala muharraman ala itlaq. Jawapan Syekh, mendengar muzik ini ataupun nyanyian bukanlah halal sepenuhnya dan bukan pula haram sepenuhnya. Fa in kana al-ghina bi alfaz hasanah wa lahu ma'ani sharifah wa ahdaf wa yuadda bi tariqatin la tatanafa ma'a makarimil akhlaq wa la yushghil al-insan ada'i ma kallafa Allah ta'ala bihi min fara'id wa wajibat fa huwa jaizun wa la shay'a fi. Amma idza kanat al-aghani muthiratan wa tulhi an dzikrillah wa anis salah fa yahrumu al-istima'u ilaiha. Ini adalah jawapan dikemukakan oleh Syekh Ali Jumaah dalam fatwanya, bahawa mendengar kepada perkara namanya nyanyian atau muzik ini bukanlah halal sepenuhnya dan bukan haram sepenuhnya. Kalaulah nyanyian itu atau muzik itu mempunyai lafaz yang baik, yang mulia, yang membawa kepada makna-makna yang mulia dan ada tujuan-tujuannya dan tidaklah bercanggah dengan akhlak yang mulia, bahkan dia dapat membawa manusia untuk menunaikan tanggungjawabnya yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa jaizun wala syai'a fi. Insya-Allah dia merupakan perkara yang harus dan tiada hukum haram ke atasnya. Sebaliknya, apabila muzik itu ataupun nyanyian itu membawa kepada perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang lahu, yang tergambar yang kita bincangkan kat sini, menyelewengkan ataupun menyebabkan dia menangguh-nangguhkan perkara yang wajib ke atasnya, seumpama salat, maka haramlah ke atasnya untuk mendengar muzik ataupun lagu-lagu yang sendiri. Lebih menarik lagi kalau tuan-tuan lihat apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir. Kata-kata ni saya kutip tafsir beliau, bahawa sebenarnya bila merujuk kepada perkara-perkara yang sedemikian ataupun dalam bahasa Arab dipanggil perkara-perkara yang menaikkan syahwat ni dipanggil ghariza, jamaknya gharaiz. Tahu tuan-tuan kenapa ghariza ni ataupun syahwat yang dalam diri ni perlu dikontrol? Kita pernah belajar dalam surah An-Nur yang lalu bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang beriman itu agar menjaga mata mereka dari melihat yang haram dan memelihara kemaluan mereka. Juga kita telah bincangkan perkara ini dalam surah Yusuf yang lalu berkaitan dengan Nabi Yusuf AS dalam penyala tafsiran di kalangan mereka yang mengatakan Nabi Yusuf AS hampir-hampir melakukan perbuatan yang haram itu dengan wanita Aziz Misr itu. Baik tuan-tuan, perkara ini menarik untuk saya bawa kepada tuan-tuan bagaimana ghariza ni ada maratib dia, ada martabat dia, seperti disebut oleh Imam Mutawalli Sya'rawi yang tafsirnya sungguh menarik untuk saya bawa kepada tuan-tuan. Mengapa Islam menutup pintu-pintu sedemikian bila merujuk kepada perkara yang haram ini? Allah menyebut wala taqrabuz zina sebagai contohnya, jangan dekati. Dalam menceritakan tentang arak, Allah menyatakan fajtanibu, jauhilah ia, kerana dia mempunyai konteks yang sangat menarik. Beginilah indahnya bahasa Arab bila kita memahaminya. Saya akan bawakan perkara yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.